Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tamanya, saya mengucapkan takziah, rasa simpati, kasihan dan terharu di atas musibah yang berlaku kepada semua mangsa banjir yang terlibat dalam peristiwa yang sangat luar biasa, dan sesungguhnya anggaplah ianya merupakan satu ujian yang datangnya dari Tuhan yang Maha Adil, Maha Sempurna, bahkan Maha Baik senantiasa. Oleh kerana itu, mahu tidak mahu, sama ada kita faham atau sebaliknya, kita wajib meyakini sesungguhnya peristiwa banjir yang berlaku dan yang mungkin akan berlaku lagi, sama ada di tempat yang sama atau akan merebak di tempat dan daerah negeri-negeri lain, ianya mengandungi hikmah, rahsia yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat baik sekiranya kita mengetahui akan hakikat kenapa peristiwa itu berlaku. Tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, dan Maha suci Allah daripada melakukan perkara yang sia-sia. Artinya, walaupun sebesar zarah, peristiwa banjir yang amat dahsyat lagi luar biasa yang berlaku ke atas kita, ke atas penduduk rakyat Malaysia, yang seakan-akan boleh dikatakan tsunami ini, sebenarnya tetaplah mempunyai maksud yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepatutnya begitulah kefahaman kita, keyakinan kita terhadap setiap peristiwa yang melanda hidup kita. Walaupun pepatah ada mengatakan betapa berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tidak sama orang yang menanggung, yang mengalaminya dan merasainya berbanding dengan orang yang hanya boleh berkata-kata sahaja. Namun, bagi setiap orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, apa yang dilihat itu, apa yang dialami, dirasai oleh orang lain, dan apa yang terluncur dari kata-katanya, insya-Allah adalah benar-benar datangnya dari hati yang ikhlas. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, antara perkara besar yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan ialah, sebelum itu saya mohon keampunan, jutaan kemaafan. Saya pohonkan sekiranya ada di antara kita yang terasa dengan apa yang saya nak perkatakan ini. Janganlah hendaknya ada di antara kita yang berani mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak adil kerana berlakunya banjir di tempat kita, di daerah kita, di negeri kita. Dia berlaku, Allah berkehendak, Allah bertindak ke atas sebahagian penduduk rakyat Malaysia, dan kita merasakan bahawa kenapa dia tidak mengenai kepada sebahagian penduduk yang lain. Sama ada ia bercakap hal itu secara sedar atau sebaliknya. Dengan perkataan yang lain, janganlah kita berani mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sepatutnya menimpa ke atas kita banjir yang begitu dahsyat. Seolah-olah apa yang telah dilakukan, telah ditakdirkan, telah ditentukan ke atas kita itu adalah merupakan satu kesilapan, ada satu perbuatan yang tidak adil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, andai kata kita mempunyai sangkaan yang sedemikian rupa, atau kita telah mengatakannya secara tidak sedar, lebih-lebih lagi secara sengaja, maka wajiblah kita bertaubat. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 1 trilion asbab, bahkan lebih lagi, betapa kita ini
atau kenapa kita ini patut mendapat ujian-ujian yang pelbagai bentuk dan rupa dengan tujuan dan maksud yang terbaik buat kita sebagai manusia. Lebih-lebih lagi sebagai orang Islam, mungkin selama ini kita telah banyak kali kita telah lalai, cuai, bahkan derhaka, berdosa terhadap Tuhan. Kita harus mengakui bahawa kita ini berkemungkinan berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun telah kita melakukan berbagai dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita berazam, kita mengubah hidup kita, muhasabah diri kita, dan kita menjalani hidup selepas daripada ini sebagaimana yang Allah kehendaki, insya-Allah. Semua kita boleh menerima alasan bahawa setiap kesalahan dan dosa itu perlu dihukum. Kalau dibalas di akhirat, tentulah balasannya adalah neraka. Maka ianya lebih azab, lebih pedih lagi kalau dibalasnya di negara akhirat yang kekal abadi. Tidak tertahan rasanya. Rasa azab tu bagai selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, maha baik mendatangkan musibah banjir daripada sekian banyak bentuk musibah supaya kita insaf, sedar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, ada yang kehilangan seluruh harta benda termasuk rumahnya. Rumahnya sekali dihanyutkan. Ada yang kehilangan kenderaan seperti kereta, motor dan semua dokumen-dokumen penting. Bahkan ada juga keluarga yang kehilangan nyawa, sama ada suami, isteri, anak-anak, nenek, datuk dan sebagainya. Bolehkah kita, soalannya, atau beranikah kita mengatakan bahawa semua itu tidak patut berlaku ke atas kita? Saya rasa tentulah kita tidak berani mengatakan yang sedemikian. Kerana kita ini adalah hamba yang daif, yang selalu lalai dan cuai, yang telah melakukan pelbagai salah dan silap. Jadi, ada hikmahnya, ada suatu perkara yang besar yang Tuhan nak sampaikan kepada kita, agar kita semua ini segera, cepat-cepat kembali bertaubat. Kita muhasabah diri, ada apa yang tak kena pada diri kita. Moga-moga dengan itu, terselamatlah kita, keluarga kita, dan masyarakat sekeliling kita, masyarakat di daerah kita, negeri kita, daripada terus ditimpa dengan bencana-bencana yang amat menakutkan. Sekali lagi, saya ingin bertanya kepada tuan-puan sekalian. Bolehkah kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tak sepatutnya mengambil nyawa ahli keluarga kita? Kalau kita benar-benar mempunyai hati yang sangat-sangat takutkan Tuhan dan kenal akan Tuhan, maka sesungguhnya kita akan pasrah, redha dan menerima segala ketentuan, dan dialah yang maha mengatur hidup kita. Kita adalah buah catur, manakala Tuhan adalah pencatur sekalian alam. Sekalian alam, dia yang mencatur segala-galanya, daripada yang sekecil-kecilnya hinggalah yang sebesar-besarnya, pada setiap saat, detik dan ketika. Bayangkan tuan-tuan sekalian, sekiranya kita ini termasuk golongan yang boleh menerima segala takdir yang ditimpakan ke atas kita. Tadi kemungkinan yang menolak, ini yang menerima, yang boleh sabar, yang boleh redha. Khususnya yang telah melalui peristiwa banjir yang amat dahsyat dan luar biasa ini. Saya ulangi, sekiranya kita ini termasuk golongan yang boleh menerima segala takdir yang ditimpakan ke atas kita, walaupun negatif zahirnya, walaupun pahit rasanya, tapi kita dapat redha menerimanya dengan tenang, insya-Allah, Allah yang maha pengasih, maha adil, maha baik,
akan memberi balasan syurga kepada kita insya-Allah. Kerana apa? Kerana kita pandai menerima takdir Tuhan tanpa membantah, tanpa memprotes, sama ada secara terang-terang atau melalui sikap-sikap atau tindakan yang bertentangan dengan sifat sabar, redha dan syukur. Artinya, kepada golongan dan orang-orang yang tak faham dengan maksud dan perbuatan Tuhan itu melalui banjir yang berlaku, banjir yang sangat dahsyat, mereka berani menyalahkan Allah atau merasakan bahawa mereka itu tidak membuat sebarang kesalahan dan tak sepatutnya banjir itu berlaku menimpa ke atas mereka. Jadi, ada di antara orang yang tak faham ini salah tafsir terhadap Allah sehingga bersangka buruk terhadap Tuhan. Lebih-lebih lagi kalau ia berputus asa daripada rahmat Tuhan. Kalaulah bukan kerana iman yang mantap dan kuat dalam hati dan jiwa, maka kehilangan harta benda, kenderaan yang mahal-mahal, kerosakan rumah yang mencecah ratusan ribu ringgit, bahkan berlakunya kematian yang mendadak, maka ianya akan menyebabkan terbarainya iman, hilangnya iman, dan keyakinan terhadap Tuhan akan punah. Kerana itulah saya tegaskan bahawa imanlah segala-galanya. Dan imanlah menjadi asas kekuatan kita apabila diuji, sama ada dengan nikmat atau bencana seperti banjir yang dahsyat sebagaimana yang saya kisahkan ini. Saya diajar oleh guru mursyid saya, Abuya Fatah At-Tamimi. Semua orang sebenarnya diuji, tak kira peringkat usia, laki atau perempuan. Dan kalau benar-benar kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil, maka sepatutnya kita tidak boleh menyalahkan orang lain dan merasakan ujian mereka tak sedahsyat kita. Dahsyat atau tidak dahsyatnya satu-satu ujian itu bukan semata-mata dinilai pada bentuk zahir atau luaran bentuk ujian. Tetapi sebenarnya ia lebih kepada perasaan kita, perasaan di dalam diri seseorang. Bagaimana perasaan dalam diri seseorang Islam itu? Bagaimana responnya terhadap ujian itu yang ditimpakan ke atasnya? Bagaimana kesabarannya, bagaimana keredaannya, dan bagaimana persepsinya terhadap Tuhan bila mana berlaku suatu ujian ke atasnya. Untuk memberi kefahaman kepada tuan-puan, saya contohkan begini. Orang di Shah Alam dan sekitarnya, di Kelang atau sekitarnya, diuji dengan banjir yang luar biasa, sehingga ada yang menyebabkan kematian. Di sudut yang lain, di tempat yang lain, ada orang Melayu Islam. Asalnya Islam, beragama Islam. Dia tidak diuji dengan banjir, tetapi dia diberi ujian murtad, keluar daripada agama Islam. Ujian murtad maknanya ujian yang menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Dan ianya telah pun berlaku. Merupakan satu realiti yang telah berlaku dalam negara kita Malaysia. Kalau begitu, apa yang nak saya tanyakan pada tuan-puan? Ujian mana yang lebih dahsyat? Adakah ujian banjir ini, ujian kematian kaum keluarga kita? Atau ujian ahli keluarga kita yang telah menemui kematian disebabkan banjir, tetapi dalam beragama Islam, manakala ujian orang lain yang tidak berdepan dengan banjir, hidupnya mewah, mungkin makan minumnya cukup, tetapi kerana iman yang lemah, yang rapuh, maka dia keluar daripada agama Islam. Dan ujian inilah sebenarnya lagi dahsyat daripada ujian banjir atau ujian kematian sesungguhnya. Kerana itu, apa-apa yang ditakdirkan ke atas kita khususnya yang semasa ini, iaitu banjir yang dijangka belum lagi berhenti dan akan terus berlaku, merebak ke daerah dan negeri-negeri lain, maka
saya nasihatkan sangat-sangat diri saya. Persiapan utama kita ialah iman. Kuatkan iman, tingkatkan iman dengan cara hampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sembahyang yang khusyuk, berbagai ibadah yang lain. Contohnya melalui amal ibadah seperti selawat, berzikir, mengaji Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Buatlah secara sungguh-sungguh dan serius. Ajaklah semua anak isteri kita untuk muhasabah diri, berazam untuk mengubah hidup daripada hidup yang mengikut nafsu atau bertuhankan nafsu kepada hidup yang lebih Islamik, bahkan lebih baik sekiranya dapat diusahakan kehidupan kita ini sebelumnya yang beramal dengan Islam secara lebih kurang berubah kepada benar-benar menjadikan hidup kita ini untuk menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah bahawa ada lagi ujian yang Allah Subhanahu wa taala boleh datangkan dan boleh timpakan ke atas kita. Lagi besar, lagi dahsyat, lagi luar biasa. Ia tak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Dan apa sahaja kehendaknya dan kuasanya lulus 100%. Dia maha berkuasa di atas segala-galanya. Meskipun ujian banjir dahsyat yang berlaku ke atas kita baru-baru ini dan mungkin akan berulang lebih dahsyat lagi di tempat lain, anggaplah ianya masih kecil dibandingkan dengan azab di alam barzah, azab di padang mahsyar, lebih-lebih lagi di dalam neraka yang panasnya, yang bersifat kekal wal-iyazubillah. Marilah kita renungi diri kita. Mulia sangatkah kita ini? Baik sangatkah kita ini? Banyak sangatkah amal ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala kita-kita ini? Anggap sajalah diri kita ini, ahli keluarga kita, masih banyak lagi salah dan silap. Masih banyak lagi kekurangan. Masih lagi bergelumang dengan dosa. Masih belum tertebus dosa-dosa yang silam. Masih belum selesai dosa-dosa kita lagi dengan orang lain. Dosa mengumpat, dosa menghina, dosa memfitnah, dan dosa memperlekeh orang lain. Walaupun ramai yang kehilangan harta benda, kehilangan kenderaan, kehilangan wang, dan berbagai-bagai bentuk kerugian yang begitu berharga, tetapi anggaplah kita masih lagi beragama Islam. Kita masih lagi ada iman, khususnya yang beragama Islam. Marilah kita koreksi diri, kembali ke pangkal jalan insya-Allah. Dan ingatlah, ada lagi suatu yang besar. Apabila suatu bangsa atau negara didatangkan dengan berbagai kesusahan atau azab, sebenarnya di sana ada beberapa sebab yang tersembunyi. Sekiranya ada bencana alam yang memusnahkan, maka sebab-sebab yang tersembunyi itu antara lainnya, sudah ada wali Allah dalam negara kita Malaysia ini, tapi dizalimi sejak puluhan tahun yang lalu. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah diberi. Wali Allah ini telah banyak berkhidmat kepada manusia, banyak membuat jasa, membuat baik kepada manusia, tapi ramai tidak mengenalinya. Walaupun orang yang baik ini tidak semestinya Nabi atau Rasul, hanya orang yang bertakwa di zaman kita ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apabila bangsa kita, negara kita yang kita cintai, Malaysia, bumi bertuah di masa yang akan datang, apabila negara kita sekarang ini dilanda dengan kesusahan, azab, apabila bencana alam seperti banjir yang berlaku pada hari ini, maka saya menyeru tuan-tuan, terutamanya diri saya menyeru kepada bangsa Melayu, khususnya yang beragama Islam, supaya marilah kita, bangsa Melayu, umat Islam di Malaysia ini,
kita koreksi diri. Hendaklah kita kembali kepada Tuhan dan baiki diri. Baiki diri ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang mukmin, menjadi orang yang sangat menjauhkan diri daripada kemungkaran, daripada dosa, berhenti daripada melakukan maksiat, berusaha untuk melakukan taubat, insya-Allah. Dan wahai bangsa Melayu sekalian, apabila telah berlaku bencana alam seperti banjir yang memusnahkan, apabila bangsa dan negara kita didatangkan dengan pelbagai kesusahan, maka hendaklah kita mengenali siapakah dia wali Allah yang telah kita sesatkan sebelum ini di dalam negara kita ini, supaya kita mendapat panduan daripada jamaah kebenaran dalam negara kita ini sendiri. Hendaklah kita sesama sendiri bersatu padu. Hendaklah para alim ulama'nya, para da'i, para duat, para ustaz-ustazahnya melakukan nasihat, menasihati dan ingat mengingati. InsyaAllah, barulah selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik balik kemurkaannya. Kemudian Allah akan tarik semula kesusahan dan azab sengsara itu. Wahai bangsa Melayu, bangsaku, harap tolong ambil peringatan ini. Perkara yang tersirat bukan semata-mata zahir, bukan semata-mata yang tersurat, tetapi yang tersirat sedang berlaku di depan mata kita. Kalau kita tidak sedar juga, wahai bangsa Melayu, ditakuti bala bencana lebih teruk akan berlaku daripada yang telah terjadi. Tanda-tanda sudah kita lihat, maka marilah kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali walinya, dan kita berbincang dengan ahli-ahli jemaah kebenaran. Kita mengkoreksi diri, kita bersilaturahim, kita memperbetulkan kesilapan kita. Semua orang ada buat silap. Jadi marilah kita mengenali wali Allah yang sebenar, supaya kita merujuk kepada jamaah ini demi keselamatan kita dunia akhirat sebelum terlambat. Saya ingatkan sekali lagi, biasanya bala bencana besar-besaran Tuhan timpakan kepada suatu kaum, suatu bangsa setelah terjadinya beberapa aspek. Yang pertama, telah lahir pemimpin kebenaran yang memberi peringatan, yang membawa kebenaran, tapi diabaikan. Dalam masa yang sama, kederhakaan berlaku berleluasa dan penzaliman berlaku di mana-mana. Orang yang mengetahui, orang yang alim, ulama-ulama, tuan-tuan guru yang alim, hanya berdiam diri atau mencegah kemungkaran secara biasa-biasa sahaja. Yang ketiga, apabila pemimpin kebenaran itu dinyah, disusahkan jamaahnya, ahlinya, maka peringatan ini diberi dalam masa yang agak panjang. Saya kira sudah berpuluh-puluh tahun sehingga 2021. Dan inilah saya rasa kemuncaknya bagi negara kita Malaysia yang tercinta ini. Disember 2021, entah apa lagi penyakit, entah apa lagi wabak, entah apa lagi bencana yang akan datang sesudah daripada banjir ini. Banjir ini pun tak kesudahan lagi. Dia akan datang lagi dalam bentuk yang lain, akan merebak ke daerah-daerah dan negeri yang lain. Dan sebagai rumusannya, dengan apa yang saya kongsikan pada malam ini, tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama, terutama saya yang tukang cakap ini, tukang syarah ini, kita ada mata, apa dosa mata, kita ada telinga, apa dosa telinga, kita ada tangan, apa dosa tangan, kita ada perut, apa dosa perut, kita ada nafsu, apa dosa nafsu, apa dia dosa-dosa kita yang mengikut nafsu ini, kita ada kaki, apa dosa kaki kita ini. Semua itu akan ditanya kepada kita. Dan kalau kita tulislah dosa-dosa kita ini, boleh jadi banyak, sekian banyaknya. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita benar-benar bermuhasabah diri sebelum
sebelum datangnya pemimpin yang dijanjikan. Dan selepas daripada ini, sebagaimana yang saya sebutkan, bahawa banjir ini belum berhenti lagi. Dia akan merebak mungkin di tempat yang sama, mungkin di sekitarnya, atau berpindah ke daerah yang lain, ke negeri yang lain, mungkin lebih dahsyat lagi. Dan selepas ini mungkin kita akan berhadapan dengan wabak-wabak yang lain pula. Segalanya berkemungkinan. Jadi bila ujian datang, kita ingatlah itu adalah dosa. Peringatan kepada kita. Marilah kita bersatu, berukhuwah. Kita mendoakan. Kita mendoakan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya selamat mendapat hidayah taufik. Kita mendoakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia supaya mendapat hidayah dan taufik. Kita mendoakan semua menteri-menteri, tuan mufti, tuan guru, semua orang di Malaysia, kita doakan yang baik-baik supaya mendapat petunjuk. Marilah kita sama baiki diri. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada golongan yang berautoriti, terutamanya tuan mufti yang ada ilmu agama, yang pemegang amanah agama dalam negara ini. Saya telah katakan sebelum ini, panggillah kepada ahli jamaah kebenaran, jamaah Fatatami ini, berundinglah mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang terdahulu yang dituduh sebagai kesesatan, yang perkara yang didakwa sebagai penyelewengan. Sebenarnya itu adalah dakwaan semata-mata. Dan jawapannya ada, buktinya ada. Berbincanglah dengan secara broad-minded, secara tenang, secara kasih sayang. Maka insya-Allah nanti akan ada suatu jalan keluar. Dan Malaysia nanti akan kembali tenang, akan kembali bahagia. Tetapi maklumlah untuk mengakui suatu kebenaran itu bukannya mudah. Jadi kalau begitu kita bersedialah untuk menghadapi selepas daripada ini azab-azab, keadaan-keadaan yang lebih menyukarkan, lebih rumit lagi bagi negara kita Malaysia. Ini semua berlaku walaupun dikatakan tangan-tangan yang jahat atau hidden hand yang melakukan semua ini, namun semuanya dengan keizinan, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hikmah, mempunyai rasa yang besar, khususnya untuk menjedarkan umat Islam di Malaysia ini. Jadi marilah kita daripada semua peringkat golongan, kita tidak merasakan kita lagi baik daripada orang lain, sama-sama menanggung dosa, sama-sama mempunyai dosa. Marilah kita menasihati, tetapi dalam masa yang sama kita sangat membaiki diri kita sendiri. Kita mengajak ahli keluarga kita, anak isteri kita untuk benar-benar muhasabah. Kepada mangsa-mangsa banjir, belajarlah untuk kita sabar, redha, terimalah. Biarlah segala-galanya hilang. Tetapi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dia akan gantikan yang lebih baik. Kalau tidak di dunia, dia akan gantikan di akhirat. Marilah kita merasa yakin bahawa apa sahaja yang dirancangkan, yang ditentukan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya itulah yang terbaik buat kita semua. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah saja kuliah daripada saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini. Mudah-mudahan kita saling doa mendoakan. Dan ingat pesanan saya bahawa selepas ini boleh jadi akan ada lagi bahaya-bahaya, bahana ujian yang sangat dahsyat, yang tidak terjangkau oleh akal fikiran kita. Maka fikirkanlah atas apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.